Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Aiman bin Nur Hisham akan menerangkan tentang hubung kait langit dan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai petunjuk kepada umat Islam. Dalam Al-Quran terdapat pelbagai ilmu seperti akhlak, sejarah, ibadat, tauhid dan termasuk juga ilmu tentang alam semesta. Langit juga merupakan salah satu ciptaan Allah yang hebat dan banyak kelebihan, dan ia juga banyak fungsinya terhadap manusia. Terdapat 309 ayat Al-Quran yang menceritakan tentang langit. Yang pertama, surah Al-An'am. Maksudnya, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian kami keluarkan daripada tanaman yang hijau. Kami keluarkan pula dari tanaman itu buah-buahan, dan dari pohon tamar, dan dari mayang-mayang kami keluarkan tandan-tandan yang mudah dicapai dan dipetik, dan kami jadikan kebun-kebun dari anggur dan zaitun yang bersamaan bentuk, rupa dan rasanya, dan yang tidak bersamaan. Maka perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah. Sesungguhnya itu terdapat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Alif Aiman bin Matawi, nombor metrik 056506. Baik, di sini saya ingin memberi ringkasan daripada tafsiran daripada surah Al-Hud ayat 7, yang mana Allah sahaja yang tahu kewujudan dunia ini kerana dia menjadikan langit dan bumi. Dan yang kedua adalah Allah memberitahu alam ini dijadikan 6 masa. Di sini tidak boleh ditarifkan sebagai 6 hari kerana ia berkaitan dengan matahari, sedangkan semasa Allah jadikan alam ini, matahari tidak wujud lagi. Dan kita pergi ke ayat yang seterusnya daripada surah Al-Hijr 16 hingga 17. Yang pertama adalah keindahan ciptaan langit dengan adanya bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah Allah memelihara langit ini daripada didatangi oleh golongan jin yang mana ingin mencuri maklumat langit berkaitan dengan seluk-beluk dunia ini. Sekadar itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofian bin Abu Bakar, nombor metrik 056950. Saya dari ISM Syariah Semester 7. Saya akan menyambung pembentangan ini yang bertajuk langit, iaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 40, yang bermaksud, maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu, dan aku bimbang dia akan menimpakannya dengan bala bencana dari langit, sehinggalah menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus. Seterusnya, surah Al-Ghafir ayat 64, yang bermaksud, Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat penetapan untuk kamu, dan langit sebagai bumbung yang kukuh binaannya, dan ia membentuk kamu lalu memperelokkan rupa kamu, serta dikurniakan kepada kamu dari benda-benda yang baik lagi halal. Yang demikian, kekuasaannya dan kemurahannya ialah Allah Tuhan kamu, maka nyatalah kelebihan dan kemurahan Allah, Tuhan sekalian alam. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Firdaus bin Muhammad Fauzi, nombor metrik 055067. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah Semester 7. Baik, saya akan sambung berkaitan dengan tugasan pada kali ini, surah yang seterusnya yang berkaitan dengan langit, perkataan langit, iaitu surah Al-Asy'ara ayat yang kelima, yang bermaksud alam langit nyaris-nyaris pecah dari sebelah atasnya, yakni kerana ngeri dan takutnya kepada kemurkaan Allah terhadap penduduk bumi yang lupakan kebesaran Allah sehingga menyeleweng dari jalan yang benar.
Dan malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Langit itu hampir pecah. Sebab apa? Kerana keagungan Allah. Langit hampir pecah kerana takut dan takjub kepada Allah. Surah Ar-Rahman ayat 33. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi, yakni untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami, maka cubalah kamu menembus keluar. Kamu tidak akan menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung slide yang seterusnya, iaitu dalam surah Anbiya ayat 104. Dan ingatlah hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan, sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian. Kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya kami tetap melaksanakannya. Allah memberitahu bagaimana dia akan menggulung langit itu sebagaimana scroll lembaran kertas digulung. Apabila seseorang telah selesai menulis di atas kertas, dia akan menggulung dan ikat scroll itu untuk disimpan. Begitulah perumpamaan Allah berikan berkenaan alam ini. Dan seterusnya, dalam surah Al-Mulk yang ketiga, dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah. Perkataan tibaqan bermaksud yang berlapis-lapis. Ia juga mempunyai makna kedua, yakni tersusun. Kalau kita lihat kepada langit, kita boleh lihat bagaimana ianya tersusun sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. Yang surah yang terakhir yang berkaitan dengan perkataan langit yang dibincangkan dalam ayat Al-Quran, iaitu surah Az-Zumar ayat 68, yang bermaksud, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah, iaitu terkemudian matinya. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Jadi untuk kesimpulan kepada perbentangan pada malam hari ini, langit merupakan ciptaan Allah yang sangat sempurna dan ia juga tidak mempunyai sebarang cacat celah walaupun sedikit. Al-Quran juga telah menjelaskan bahawa langit tidak mempunyai sebarang cacat celah. Dan itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan langit. Dan wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.